Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu-cikgu, hari ini saya buat tutorial pula tentang menyediakan ERPH kita dari laman web ePrima. Okey, untuk buat ERPH kita, mula-mula kita masuk ke laman web ePrima, ke laman utama. Cikgu tengok bahagian depan ni, ERPH yang cikgu perlu sediakan ya. Okey, cikgu macam saya, contoh saya akan buat ERPH untuk kelas 4 inovatif hari Isnin 7.40 4 Oktober ya. Okey, untuk buat ERPH ni cikgu perlu klik pada ikon nota kosong putih ni ya. Okey, cikgu klik di sini. Okey, dah keluar. Okey, cikgu boleh nampak ada tahun kelas 4 inovatif bahasa Arab. Okey, kelas saya ialah pada hari Isnin ya. Jadi kita isi bahagian tarikh ni, kita letak hari Isnin iaitu pada 4 Oktober 2021 ya. Okey, masa mengajar betul 7.40 AM ni. Okey, hari sekolah gantian biarkan. Tema, bidang, tajuk buku teks, cikgu klik di sini, cari tema, bidang, tajuk yang cikgu nak mengajar berdasarkan buku teks. Okey, kalau ikut perancangan tahunan saya, untuk minggu hadapan saya akan mengajar tajuk Baiti Jannati ya. Ini bahasa Arab ya. Okey, saya bagi contoh. Cikgu tengok pada rancangan tahunan cikgu ya. Okey, saya tengok pada rancangan tahunan saya dan berdasarkan buku teks saya akan mengajar kemahiran 4.3. Contoh ya, saya klik, kemudian saya klik pilih senarai. Begitu juga cikgu kena klik ya berdasarkan rancangan tahunan dan buku teks cikgu rujuk dulu ya. Okey, seterusnya cikgu boleh klik tengok apa yang keluar. Okey, dia keluar dah di bawahnya. Okey, tema, bidang, tajuk buku teks dah ada. Okey, kemudian bahagian cikgu perlu isi adalah standard kandungan pembelajaran asas. Ini wajib cikgu isi. Okey, ini pun saya merujuk kepada dokumen standard kita. Kita klik standard pembelajaran. Cikgu boleh rujuk melalui DSKP cikgu kan. Cikgu tengok apakah kemahiran yang cikgu akan ajar pada minggu ni. Cikgu pilih. Okey, saya akan mengajar kemahiran membaca. Macam cikgu pilih lah ya pada kemahiran yang cikgu hendak gunakan untuk mengajar pada hari Isnin ya. Saya menggunakan kemahiran 1 dengan 2 ni. Saya klik dan juga kemahiran 3. Scroll ke bawah, klik pilih senarai, teruskan. Okey, dah masuk. Cikgu klik pada anak panah ni untuk nampak apakah 3 kemahiran yang kita gunakan untuk mengajar murid-murid tu ya, melalui standard kandungan dan pembelajaran. Okey, seterusnya tambahan ni kalau cikgu nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Tapi standard kandungan asas ni memang wajib cikgu letak ya. Cikgu scroll lagi ke bawah. Okey, maklumat pengajaran harian yang bertanda star merah ni memang wajib diisi. Objektif hasil pembelajaran, cikgu isikan objektif hasil pembelajaran yang cikgu nak ajar murid-murid. Macam saya dah bertype dah dalam Microsoft Word. Contoh objektif hasil pembelajaran ni adalah murid boleh contoh membaca perkataan, menyebut perkataan, macam itulah ya cikgu. Okey, untuk objektif minggu hadapan, okey, saya ambil pada Microsoft Word saya. Memang saya dah type siap-siap dah. Okey, saya copy saja. Sebab nak type satu-satu lambat ya bahasa Arab. Jadi saya akan copy saja. Okey. Okey, saya akan paste di sini. Okey, selesai objektif saya. Okey, kalau nak edit pun boleh lagi ya. Okey, saya scroll lagi ke bawah. Kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ni pun kita kena isi. Kriteria kejayaan ni pun macam lebih kurang objektif tetapi lebih spesifik lah ya. Contoh, murid dapat membaca 5 perkataan yang dipelajari dengan baik. Begitu ya kriteria kejayaan ya. Cikgu boleh rujuk lah dengan kawan-kawan yang cikgu ya tentang kriteria kejayaan ni ya. Okey, kriteria kejayaan lebih kepada yang khusus ya. Macam tadi murid boleh menyebut perkataan kan. Untuk kriteria kejayaan murid boleh menyebut 5 perkataan dengan baik contohnya ya. Okey, kriteria kejayaan saya sama juga dengan objektif tetapi lebih khusus ya. Saya ambil, saya copy saja, saya paste. Okey. Seterusnya bahagian aktiviti. Okey, aktiviti ni cikgu boleh type lah ya. Cikgu type dalam BM lah ya. Macam saya mengajar bahasa Arab, saya type dalam bahasa Arab lah ya. Okey, aktiviti pun memang saya dah type siap-siap dah dalam Microsoft Word saya. Saya hanya copy paste saja. Okey, untuk kemahiran saya gunakan contoh okey, kemahiran membaca saya gunakan aktiviti ni. Untuk murid mendengar bacaan guru
di dalam buku teks muka surat berapa, murid membaca perkataan dengan bacaan yang betul. Aktiviti macam itulah ya. Murid memadankan perkataan, murid menjawab soalan. Macam itulah aktiviti lebih kurang ya. Okey, saya copy saja sebab saya dah type dah aktiviti dengan murid. Saya paste di dalam e-primer saya. Bahagian aktiviti, ini aktiviti yang saya jalankan dengan murid, ada 5 aktiviti. Merujuk buku teks muka surat 73, murid membaca perkataan, murid membaca perkataan dengan bimbingan guru dan diperbetulkan oleh kawan-kawannya yang lain. Begitulah murid membuat latihan, murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey. Terus aktiviti pun dah lengkap, kriteria pun dah lengkap, objektif pun dah lengkap. Cikgu scroll ke bawah lagi. Okey, cikgu pilih ni. PKKBAT ni ya. Klik senarai. Apa yang cikgu gunakan? Contoh nilai murni cikgu guna baik hati, berdikari cikgu klik. IMK ada guna tak? Kalau guna kreativiti inovasi cikgu klik. Kalau tak guna cikgu biarkan. KBAT cikgu guna apa? Mengaplikasi, cikgu klik. Okey, I think kalau cikgu guna peta bulatan, peta buih cikgu boleh klik. Kalau tak guna tak payah klik. Ilmu, cikgu guna ilmu apa? Contoh saya guna ilmu bahasa Arab, saya klik. Penilaian, okey, saya nilai murid melalui lisan, pemerhatian. Okey, cikgu boleh klik. Okey, apa lagi? Scroll lagi ke bawah. Okey, dah tak ada apa, cikgu klik pilih senarai. Klik teruskan. Okey, dah ada kat sini. Seterusnya, alat bantu mengajar yang cikgu gunakan untuk mengajar murid-murid. Contoh, kalau cikgu gunakan modul, cikgu boleh klik modul. Kalau PDPR, cikgu guna komputer, cikgu guna slide, cikgu boleh klik lah pada bahagian atas. Kalau cikgu guna apa lagi? Cikgu guna gambar, cikgu boleh klik. Kalau cikgu guna buku teks, buku tulis, buku latihan, boleh klik. Scroll lagi ke bawah. Cikgu guna apa lagi? Okey, tak ada dah. Okey, habis cikgu guna semua alatan yang cikgu dah guna, bahan bantu mengajar yang cikgu dah guna. Cikgu boleh klik pilih senarai. Klik teruskan. Okey, dah ada cikgu. Okey, jika RPH tidak dijalankan, jangan isi apa lagi. Kongsi maklumat. Okey, kalau cikgu nak kongsi RPH ni untuk kawan-kawan lain, supaya kawan-kawan lain boleh guna juga RPH ni, cikgu klik untuk semua. Kalau cikgu nak guna lagi RPH ni, contoh untuk minggu hadapan atau untuk ulangan, cikgu klik untuk sendiri. Kalau cikgu tak nak kongsi dengan kawan-kawan, cikgu kliklah tidak. Macam saya akan klik untuk sendiri. Kadang-kadang saya buat ulangan lagi untuk tajuk ni, untuk tajuk ulangan lah, ulang kaji akhir tahun kan. Jadi bila klik untuk sendiri, barulah kita boleh buat carian ya. Okey, saya klik untuk sendiri. Okey, siap untuk disahkan. Kalau cikgu klik belum, maksudnya RPH ni tak akan sampai kepada pengesah cikgu ya. Okey, jadi kalau nak bagi sampai kepada pengesah cikgu, iaitu guru besar atau penolong kanan, cikgu kliklah sudah. Siap untuk disahkan, klik sudah. Baru RPH ni akan sampai kepada pengesah cikgu, orang yang akan mengesahkan RPH ni. Okey, pengesah RPH, cikgu pilih ya. Di sini ada nama guru besar Puan Aisyah, penolong kanan HEM Puan Salawati, penolong kanan kurikulum Puan Sarina, penolong kanan PPKI Cik Syahidan dan penolong kanan pentadbiran Cik Syakina. Pilihlah nama pengesah cikgu ikut yang telah ditetapkan. Macam nama pengesah saya adalah Puan Sarina, penolong kanan kurikulum. Saya klik Puan Sarina, saya klik pilih pengesah. Klik teruskan. Okey, dah naik nama Puan Sarina, ada number ni, tepi ni. Ni baru maksudnya kita dah pilih nama pengesah. Cikgu boleh klik simpan. Okey, cikgu tengok rekod telah berjaya ditambah. Sila lihat di edit cetak kan. Cikgu klik tutup. Okey, nak tahu kan RPH kita ni berjaya tak dibuat, cikgu klik pada bahagian rekod belum disahkan. Cikgu tengok rekod belum disahkan sini banyak sikit lah, sebab pengesah belum sahkan lagi RPH saya ya. Okey, cikgu tengok pada tarikh 4 Oktober 7.40 sampai 8.40 tahun 4 inovatif. Ni dah ada. Maksudnya RPH saya telah berjaya disediakan. Kalau cikgu tak jumpa RPH yang telah disediakan, maksudnya RPH cikgu tu berada pada dalam rekod belum dihantar. Cikgu klik di sini. Dia akan ada di sini lah. Kalau cikgu salah klik, biasanya dia akan ada muncul pada rekod pengajaran harian yang belum dihantar. Saya rasa setakat tu saja cara penyediaan RPH. Cikgu boleh klik keluar. Okey, Assalamualaikum.